So apakah kitaran haid yang normal? So kalau kita tengok ya, kitaran haid ni dia boleh seawal sependek 21 hari sampailah ke 40 hari kitaran. Okey. Dan juga berapa lama haid tu. So ada antara 3 hingga 8 hari ya. So itu adalah kitaran yang normal. Okey. So apa yang berlaku masa kitaran haid tu? So sebenarnya pada hari pertama haid tu ya, masa haid tu jatuh ataupun dinding rahim tu gugur sebagai haid, okey. Masa tu adalah hari pertama kitaran, okey. Ramai yang menganggapkan masa hari haid tu adalah pengakhiran. Tak, dalam dunia perubatan dia adalah permulaan, okey, permulaan kitaran. Hari pertama adalah hari bermulanya kitaran tersebut, ya, bukan pengakhiran, tak. Okey. So pada hari pertama tu masa itulah hormon wanita FSH, LH, ya, progesteron dan estrogen berada di paras yang rendah ataupun baseline lah, okey. And then hormon tu akan meningkat dan di situ folikel ataupun telur-telur tu akan dirangsang untuk membesar. Okey, ada satu batch telur ya yang akan terpilih. Okey, mungkin 5, mungkin 10, tengok result wanita tersebut. Okey. Jadi pada satu ketika bila hormon LH tu tengah tinggi, so telur tu akan membesar. Bila LH tu tinggi peak sekali, masa itulah ovulasi berlaku. Okey. So itulah waktu subuh. Okey. Masa telur tu membesar, masa tu dinding rahim pun akan menebal. Dia pun akan ready, ya. Dia pun akan ready untuk penyimpilan berlaku. Okey. So lepas tu bila ovulasi berlaku, okey, itulah waktu subuh, okey. Dan sekiranya telur tu tak disenyawakan dalam masa 24 jam, okey. So dinding rahim yang tebal tu akan gugur, ya, sebagai haid, okey. So selalunya wanita akan dapat period 2 minggu selepas ovulasi berlaku, okey. So telur hanya available selama 24 jam. Okay. So dia mahal sikit. Dia tak macam sperma. Sperma boleh berada dalam rahim sampai ada yang dokumen sampai 7 hari. Tapi telur hanya 24 jam saja available. Okay. Sebab itulah ramai yang nak tahu bila waktu subuh dia. Okay. So waktu subuh tu bila telur tu nak pecah, masa ovulasi nak berlaku, ya. Apakah tanda-tanda waktu subuh? Seperti kita boleh dapat macam keputihan macam orang kata macam putih telur, dia macam lendir tu, kalau kita perhatikan dia lebih anjal, ya. Kita kalau kita tengok gambar dekat Google kan, kita boleh nampak dia anjal macam kita gunakan jari kita, dia boleh tarik macam tu. So itulah antara simptom yang paling kita boleh rely on ataupun kita boleh gunakan sebagai antara simptom-simptom waktu subuh kita. Okay? Selain itu kita boleh katalah kita check suhu badan kita boleh meningkat sedikit, tapi dia tak banyak, ya. Kalau pakai termometer biasa selalunya kita tak boleh nak check berapa yang naik, sebab kita perlukan termometer yang sensitif nak tengok waktu subuh tu. Sebab temperature kita naik sedikit je, 0.1, 0.2, so susah sikit nak detect yang tu. Ada juga wanita yang check gunakan OPK ataupun dia panggil ovulation prediction test, ya, ataupun ovulation prediction kit, ya, di mana dia check kalau air kencing tu dia dip, and then kalau ada dapat 2 line, masa tu waktu subuh lah. Okay. So apa isunya dengan waktu subuh ni? Masa ni lah waktu untuk bersama ataupun telur tu akan berada dalam 24 jam untuk disenyawakan. Okay. So that's why ramai yang nak tahu bila waktu subuh dia. Dan juga kita tahu waktu selepas ovulasi berlaku, 2 minggu lepas tu kita akan dapat period. So waktu tu adalah fix, ya. So sekiranya kitaran seseorang wanita tu 28 hari, okey, maka ovulasi dijangkakan berlaku pada hari ke-14. Sebab 2 minggu lepas tu dia dapat period. Okey, tapi kalau kitaran haid wanita tu panjang, ya, 45 hari, maka ovulasi tu lambat, bukan hari ke-14, malah boleh up tu hari ke-20, ya, macam tu. Dan 2 minggu lepas tu baru dapat period. Okey. So bila haid kita tak tentu, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ada sesuatu yang tak betul ataupun yang kita kena check.
Ya, contohnya ada wanita tu dia haid dia kata sejak saya remaja lagi doktor, haid saya memang tak tentu. Kalau 3 bulan tu sekali datang, kadang-kadang setahun 2 kali je saya dapat period. Lepas tu tanya tak check ke? Tak, memang saya punya period macam tu. Tak boleh juga sebab kita kena check kenapa period kita tu tak seperti setiap bulan. Ya. So bila kita haid tu tak normal, apa isunya? Okey. So kadang-kadang bila kita tanya dengan lebih lagi, ya, ada pernah pergi check ke? So ada yang dia kata ya dia pernah pergi check, so doktor bagi ubat untuk turunkan period, ya. So itu boleh berlaku jugalah. Tapi lebih kepada kita nak tahu kenapa period dia tak tentu, okey. Kebanyakan wanita, ya, bila period dia tak menentu, itu adalah disebabkan oleh PCOS ataupun dia panggil PCOS lah. Yang ramai orang cakap PCOS Polycystic Ovarian Syndrome. So apa yang berlaku ialah telur dia memakan masanya lebih panjang untuk membesar ataupun untuk matang. Ramai kata telur saya tak matang doktor. So maksudnya ialah telurnya mengambil masanya lebih panjang untuk dia ovulasi berlaku. Sebab kita tahu selepas ovulasi 2 minggu lepas tu dia period. Okey. So makan masa yang panjang tu adalah pembesaran telur tu. Okey. Kenapa telur tu lama membesar, ya? Mungkin sebab hormon dia tak stabil, ya. Ada banyak hormon estrogen, hormon testosteron disebabkan oleh polycystic ovarian syndrome. Ramai juga yang mengatakan dulu period saya normal saja doktor, tapi sejak kahwin bila dah kahwin tiba-tiba period saya jadi tak menentu. Okey, so bila kita tanya balik, okey, bila berumah tangga ada tak tambah berat badan? Ya, ada. So then most likely itu adalah PCOS. Okey, tapi kita perlu tahu juga, okey, ada juga penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan period kita tak tentu. Contohnya kalau kita ada thyroid, ya, kalau kita ada thyroid yang aktif, ya, sometimes kita tak ada period langsung, ataupun thyroid kita yang underactive, kadang-kadang kita dapat period yang panjang, ya. So itu boleh berlaku. So sometimes bila datang tu, bila period tak menentu, kita akan buat scan, ya. Kita akan ambil darah, ya, nak tengok ada masalah thyroid ke ataupun masalah hormon lain yang panggil prolaktin. Okey, yang itu boleh mengganggu juga dengan period kita. Okey. Selain pada tu, kalau wanita tu dia ambil suplemen ataupun ambil hormon, dia boleh ganggu juga. Kalau ambil hormon perancang, of course dia akan mengganggu. Ataupun kalau dia menyusu, itu pun boleh berlaku juga. Dia akan mengganggu juga period kita tu. Okey. So ada juga, ya, yang jarang berlaku diagnosis kita buat, ya, di mana period dia jarang sangat datang. Dalam setahun mungkin sekali 2 saja. Okey. Itu adalah bila kita buat scan, kita tengok ovary dia tu tak banyak folikel, ya. Kita tengok dinding rahim dia nipis saja, ya. And then bila kita ambil hormon, kita nampak hormon wanita dia rendah ataupun hormon FSH dia terlampau tinggi. Okay. Ini adalah juga mungkin dalam kategori dipanggil premature menopause, ya. Seawal usia wanita tu lewat 20-an ataupun 30-an, dia dapat menopause pada usia yang teramat awal. Okay. So jangan kita kata wanita yang haid dia tak tentu semuanya tu PCOS. Tak. Dia boleh juga diagnosis yang lain, walaupun jarang, sedikit berlaku daripada PCOS. Itu yang kita panggil premature ovarian failure, di mana ovary dia ataupun kilang telur dia tu dah kurang telur teramat sangat, dan akhirnya dia masuk kategori menopause. So that's why period dia tak regular. Okay? Kenapa period tu perlu regular? Okay? Kenapa setiap bulan kena datang? Okay? Kalau kita tengok contohnya penyakit PCOS, kalau kita biar je period ni, biarlah, saya bukannya seronok pun dapat period, tak, saya bukannya nak pun period saya setiap bulan, ya. Apa isunya ialah kita takut dia akan memberi impact pada jangka masa akan datang. Contohnya kalau wanita tu PCOS, dia tak dapat period, so dinding rahim dia akan menebal, ya, tapi tak dapat period. Ataupun bila period dia jatuh, dia sedikit je, macam spotting je, dia tak macam merah betul, dia tak lut pun, ya. So kalau itu yang berlaku, okay, kita takut dinding rahim tu menebal dan kita biarkan ni dalam 10-20 tahun, ya, jangka masa panjang dia boleh dapat sel-sel yang tidak normal dekat dalam dinding rahim dia, ataupun sel-sel yang abnormal yang boleh kalau kita biarkan untuk jangka panjang, dia boleh dapat bara kanser. Okay?
So that's why kita kena bagi tahu wanita kena dapat period setiap bulan. Kalau tak, kena check kenapa period tu tak datang setiap bulan. Because that is not normal. Okay? Mesti ada sebab dia. Kalau tak dapat period setiap bulan, apakah risiko jangka panjang? So setengah wanita kalau tak dapat period, kita akan bagi ubat turunkan period supaya dinding rahim tu dia akan jatuh, dia dapat lining yang baru. Okay? Sometimes kita terpaksa buat diagnosisnya minor operation yang dipanggil hysteroskopi, di mana kita masukkan kamera ke dalam rahim, tengok dinding rahim tu. Dan kita akan ambil sampel, kita hantar ke makmal biar diorang tengok bawah mikroskop. Dinding rahim ni sihat ke tak? Kadang-kadang dinding rahim ni tak sihat kerana pengaruh hormon yang tak stabil yang dikatakan sebagai hyperplasia. Ataupun yang kalian kita takut kalau ada kompleks hyperplasia dan seterusnya boleh menyebabkan kanser. So bila haid tak tentu, dia adalah petanda. Okay? You have to do something. You kena check kenapa period tu tak tentu. Sepatutnya kita kena dapat period kita. Dan itulah isunya. Kalau kita biarkan lama-lama, kita boleh ada risiko di mana ianya boleh menjejaskan kesihatan kita akan datang. Maksudnya period ni dia macam termometer lah. Ataupun kita punya termostat. Kalau tak datang, kena check kenapa. So wanita ni dia ada kelebihan sebab body dia setiap bulan tu dia akan memberi input ataupun memberi tahu sama ada sihat ke tak. Okay? So kalau tak sihat, kena check. Ramai yang kata saya tak check doktor sebab saya tak sakit pun. Memang tak sakit, memang tak ada simptom lain. Simptom dia adalah period tak tentu. Okay? So kalau dah check, dah tahu sebabnya apa, dan kena tahu macam mana nak rawat dia. Okay. Kenapa perlunya? Sebab kita tahu dia akan menjejaskan kesihatan kita nanti. So itulah isunya. Bila juga period kita tak stabil ataupun tidak menentu, maka waktu subuh kita pun akan lari juga. So kita tahu bila telur kita dilepaskan ataupun ovulasi berlaku. Okay. So maksudnya ialah bila wanita period dia tak menentu, maka dia kemungkinan akan mengalami kesukaran untuk mengandung. Okay? So kalau itulah yang terjadi, rawatan yang kita beri adalah ke arah lebih ke arah fertility. Okay? Alright. So itu isunya. Okay? Ramai juga yang sudah bertanyakan mengenai soalan-soalan dah di start ya. Tapi saya juga nak mengambil kesempatan ini, saya akan attend soalan tu shortly. Okay. Lately ni ramai yang cakap pasal period kan. Kalau tengok dalam media sosial ya. Saya tertarik juga sebab ramai wanita seolah-olah diberi persepsi seolah-olah haid ni adalah benda yang tidak sihat ataupun memalukan ataupun kotor. Ramai yang kata haid ni darah kotor, tapi mana ada darah yang bersih kan. So bila saya rasa ramai yang tak datang ke hadapan sebab dia malu nak cerita yang haid dia ni tak normal, haid dia tu tak tentu ya. Sebab perkara ni, persepsi ni mengatakan haid adalah benda-benda yang tak baik, yang jijik, yang tak perlu diceritakan. Okay? Sepatutnya wanita, bila kita dapat akhir balik, kita dapat haid pertama, kita sepatutnya rasa bangga ataupun rasa seronok ataupun rasa sihat lah. Sebab badan kita tu sihat, kita dah go to the next stage ya. Ataupun tahap dewasa lah orang kata. Okay? Maksudnya kita ni subur bila kita dapat period setiap bulan tu, kita dah menjadi seorang wanita, badan kita berinteraksi dengan baik, rahim kita dan juga kilang ovary kita dah bermula, macam tu. Sepatutnya kita should be proud, should be happy, bersyukur sebab kita dapat haid. Sebab at the moment kita rasa macam seolah-olah wanita ni dia, bila dapat haid, ada benda yang menjijikkan, jangan cerita, jangan cakap pasal ni, tak ada orang bincang pasal ni. So kesian remaja-remaja kita yang dia tak tahu nak turn kepada siapa, kalau dia terbocor ke, kalau dia senggugut ke, sebab dia tak nak datang jumpa doktor sebab dia malu, ataupun dia nak cerita kat mak ayah dia pun dia malu. Tak, sepatutnya dia punya persepsi should be like, oh dah besar anak ni, alhamdulillah sihat, macam tu. So dan masyarakat pun menerima perkara ni sesuatu benda yang baik, sebab tanda kesuburan wanita tu adalah daripada haid dia yang regular, haid
period dia yang tentu, yang tetap. Kalau tak tetap, dia kena check kenapa. Okey. So akhir-akhir ni ada cerita pasal dia mengalami kebocoran masa first time dia datang period dan orang ketawakan, ya. Ada juga yang memeriksa wanita ni, remaja ni pakai pad ke tak, betul ke dia haid ke macam tu, ke tipu ke sebab dia tak nak puasa. So benda-benda ni memberikan stigma yang negatif kepada wanita tersebut daripada usia dia muda. So sampai bila dia dah berumah tangga, nak cerita pasal haid tu dia malu, nak jumpa doktor pun malu. Jadi sebab itu dia dah lambat datang jumpa, dan masa nak cuba meniman cahaya mata ada kesukaran. So banyak orang kata rintangan, halangan dia kena lalui, padahal benda tu tak ada apa pun, ya? Padahal benda tu diperlukan perhatian dengan lebih. Dan sememangnya kita nak wanita tu setiap bulan dia kena ada haid. Sebab kalau tak, itulah macam mana kita tahu kesuburan dia, kan? Itulah yang normal sebagai seorang wanita. Should be proud. Bukanlah maksudnya beritahu semua orang, oh saya period sekarang, tak. Tapi adalah macam satu yang kita kena something yang kita look forward. Kenapa period tak datang? Kenapa period datang lambat? Kenapa period saya pendek? Kenapa period saya panjang? Something yang kita kena perhatikan. Tertarik juga kalau you all peminat Hindustan. Saya tahu ramai orang sekarang ni Hindustan dah tak best dah lah. Ramai suka cerita Korea. Tapi saya pernah tengok satu cerita Padman, okay, di mana masyarakat India setengahnya yang merasakan wanita bila dapat period dia tak boleh duduk dalam rumah. Dia kena tidur di luar. Ya? Sampaikan tak boleh makan sama sebab dia jijik. Dia kira jijik dalam masyarakat culture dia, ya. So di mana sehingga kan mereka tak ada pakai pad, tapi mereka pakai macam kain buruk, ya. Kalau basuh kain buruk tersebut tak boleh sidai secara terpampang macam tu, dia kena sidai bawah kain lain, ya. So banyak bukan masyarakat kita saja atau masyarakat lain pun memandang wanita yang haid ni seolah-olah dia tengah kotor, dia tengah jijik, jangan dekat dengan keluarga. So benda-benda ni mendatangkan stigma ataupun menjadi penghalang untuk wanita datang dengan lebih ke hadapan sekiranya haid dia tak menentu. So I think kalau you all peminat Hindustan, cerita ni dilakoni oleh Akshay Kumar, okey. Mesti ramai tak tahu siapa tu. Okey, anyway, ada dekat Netflix, so korang boleh tengoklah. Kalau tak, bukan bulan puasa, kalau bulan puasa nak tengah baca Quran, okey, habiskan dulu. Tapi kalau ada masa, just tengok dan cuba memahami dari segi sudut-sudut dari kenapa dari segi culture tu, kenapa ramai sangat yang rasa haid ni satu benda yang jijik. Padahal ia adalah bagaimana wanita tu diciptakan, ya? Bagaimana kesuburan dia bermula daripada kitaran haid yang normal, ya? Macam mana jadi bila nak dapat anak, ya? Macam mana nak anak yang ramai, kena ada tahap kesuburan yang bagus, ya? So kalau haid tak normal, kena check, kena datang awal, ya? Jangan tunggu lama baru datang, sebab mungkin dah lama dah ada masalah lain, contohnya dinding rahim yang tak sihat, yang hyperplasia tu. Okey. Alright, so tanpa melengah masa, saya akan scroll through and then saya cuba tengok ada tak apa-apa soalan daripada awal lagi. Okey. So yang masa awal-awal tu. Okey, so dia ada yang tanyakan. Sekejap ya. Kitaran haid tak menentu. Okey. Saya daripada Lin.n, saya selalu period tak teratur, period 5 hari je. Okey. So kalau Lin kena tanya apa maksud period tak teratur tu, maksudnya bukan setiap bulan, okey. Berapa kerap, kena catatkan dalam kalender. Kena letak gunakan either manually ataupun pakai apps. Berapa kerap, berapa tak period yang teratur tu tak macam mana. Okey, kena periksa kenapa. Selalunya doktor akan tanya history, lepas tu kita akan buat transvaginal ultrasound. Usually kita tengok dinding rahim tu tebal ke tak, kita tengok ovary, ya, nampak banyak sangat folikel macam PCOS ke tak, ya. And then kita akan berbincang macam mana. Usually kita boleh buat ujian darah juga, pastikan tak ada masalah thyroid atau prolaktin ke ataupun masalah hormon yang lain. Dan sometimes kita akan bagi ubat untuk turunkan period dan nak regulate period you. Ubat regulate untuk period you, selalunya kita bagi ubat pil perancang. Kalau tak nak mengandung, kalau nak mengandung kita gear up, kita bagi ubat subuh untuk naikkan chance you mengandung. Okey? So kena pergi check doktor tau.
Okey. Atikah.fad, saya period tak teratur, pergi klinik, doktor bagi pil perancang. Saya baru je kahwin. Okey, tahniah puan. Okey. Selamat pengantin baru. Okey. So kalau period tak teratur, kena tahu kenapa period tu tak teratur. Adakah masalah PCOS contohnya? Okey. Doktor bagi pil perancang tu selalunya untuk bagi period turun dan juga bagi period tu lebih teratur. Contohnya kalau wanita tu dia PCOS tapi dia tak nak mengandung lagi ataupun dia rasa not yet, tak kisah. So sometimes doktor akan bagi pil perancang dulu buat sementara supaya period dia lebih teratur. Pada masa sama mungkin doktor akan kata okey, kalaulah itu PCOS, minta untuk turunkan berat badan, jaga makan, ya, buat senaman, so dan period tu akan jadi teratur balik. Okey. Pada masa sama dia bagi pil perancang ni supaya period tu sementara nak turunkan berat badan akan jadi lebih regular. Okey. Alright. Puan Zuliana.man, kalau period tak menentu setiap bulan tu dikira macam mana, Dok? So kalau period tak menentu setiap bulan, contohnya period yang normal sebulan sekali lah, sekali dalam 28-30 hari. Dia boleh juga sampai 35 ataupun 40 hari. Kalau itulah kitaran you, setiap 40 hari dapat period tu, that's okay. Tapi kalau macam period tu hanya datang 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali, itu tak teratur. So kena check kenapa dia tak teratur. Okay. Alright. So seterusnya Puan Ansyam 780, saya sebulan setiap tahun okey, tiba-tiba 2 kali period, akhirnya cyst dan ovary. Ya, betul Puan, that's why kena check kenapa period ni kenapa pendek pula ataupun ada orang panggil bleeding in between period atau intermenstrual bleeding. So kena check. Ada juga kadang-kadang dia ada spotting. Period dah habis dah. Okey. Lepas tu period dia lagi 28 hari lah. Tapi tengah-tengah tu ada spotting. Kenapa? So kena check. Kadang-kadang doktor akan buat pemeriksaan, dia tengok pangkal rahim. Kadang-kadang pangkal rahim ada polyp ke, ya, ada ataupun kalau tak buat pap smear lagi, especially kita kena buat pap smear sebab sometimes kalau sihat cervix ataupun pangkal rahim kita tak sihat, you boleh dapat bleeding, ya, ataupun spotting sebelum waktu period. Okay. So that's why kena check. Tak boleh buat tak tahu je. Okay. So that's why bagus Puan pergi check, ya, ada cyst dekat ovary, ya. Puan Lia, ya, kalau period tiap bulan tapi cycle antara 28 hingga 37 hari, kira tidak menentu juga ke? Tak juga. Maksudnya kalaulah period tu datang tapi you punya cycle tu boleh varies from 28 hari sampai 37 ataupun 40 hari, tapi dia datang, and then that's fine. Mungkin itu adalah you punya kitaran. Cuma mungkin kitaran you tak tetap exactly 28 hari je. Setengah orang dia spot on. Esok hari ke-28 dapat period. Setengah orang dia lari sikit 2-3 hari. Ya? Ada juga yang boleh panjang sedikit. Sekiranya Puan rasa macam curiga ataupun tak seronok, boleh pergi check je, and then pastikan semuanya okey, then that's fine. Okey. So Puan Aisyah 780 lagi, dia kata 2 kali period sebulan, maksudnya dia dalam 30 hari tu dia dapat period 2 kali. Okey. So dia waktu bersih dia pendek je. Yang ni pun kena check kenapa. Kadang-kadang ada polyp, kadang-kadang ada dinding rahim yang tebal, ya. Kadang-kadang ada masalah hormon, so kena check. That's why tak boleh buat tak tahu je, sebab height kita ni adalah kita punya termometer, adalah kita punya thermostat. Okay? So itu kita kena pastikan height kita tu normal. Okay? Alright. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Alright. So ada juga yang tanya, kalau bila ramai yang saya tengok, kalau pakai pil perancang ramai yang takut. Oh, nanti habislah berat badan naik bila pakai pil perancang, ya. Tak juga, ya, sebab pil perancang tu hanya sementara. Mungkin yang naik tu bengkak tu sebab bengkak air, sebab dia adalah hormon, ya. So itu yang berlaku, okey. Tapi dia tak adalah, kalau kita ikutkan kajian, naik berat badan yang teramat, ya. Selalunya doktor akan bagi untuk 2-3 bulan sahaja dan tengok sama ada period tu dah jadi normal ke tak. Okay? Cuma sebelum tu doktor kena pastikan tu yang lain semua sihat. Maksudnya ambil darah, buat scan, tak ada masalah, then that's fine lah. Okay? Alright. Okay.
So, Puan Amelia Hazani, saya dah makan ubat untuk period tapi masih tak datang period lagi. Perlukah saya mengambil semula ubat period sekali lagi? Alright. So, kalau ini berlaku, Puan kena jumpa balik dengan doktor yang bagi Puan pil tu, okey? Bagi tahu kat dia, doktor bagi ubat tapi saya tak dapat period, okey? Sebab kadang-kadang kita punya first line protokol lain, kita ada first line, second line, dan selalunya doktor akan check balik juga. Kenapa period tak datang juga, ramai juga yang period tak datang, tapi tak buat urine test. Sekali tengok pregnant, okey? So kena check, okey? Kena check. So kalau boleh minta Puan check balik sebelum ambil ubat tu. Okey, so kalau boleh pergi jumpa doktor yang sama untuk dapatkan ubat tu ya. Okey, Puan Zuliana.man, doktor minta save line ni, insya-Allah saya akan save. Puan Okey dah. Okey, nama dia. Saya period regular and dah kahwin 3 tahun tapi belum ada rezeki zuriat lagi. Okey, baik Puan. So, kalau macam ini, saya nak minta Puan dengan suami untuk datang untuk periksa. Okey, period yang normal, bagus ya. Maksudnya apa? Maksudnya ovulasi tu berlaku. Maksudnya telur tu membesar dengan baik ya. Ovulasi berlaku pada waktunya dan period datang dalam 2 minggu selepas ovulasi. So, kalau kitaran haid tu normal, maksudnya setiap bulan tu ada ovulasi berlaku. Tetapi kenapa tak ada rezeki lagi? So kemungkinan sama ada sperma dapat berjumpa tak dengan telur tu, bersenyawa ke tak? Ada tak masalah tiub? Okay? Ada masalah tiub tersumbat ke? Ataupun ada masalah dengan sperma ke? So itu perkara yang kena check. Okay? So selalunya doktor akan buat ujian saringan. Kalau pun tak buat lagi, kita akan buat ujian saringan mula-mula daripada awal lah. Suami pun kena datang, okey? Tak boleh Puan je datang. So, suami kita datang, selalunya kita akan buat ujian sperma. Kita tengok bilangan dia, pergerakan dia, bentuk sperma tu. Okey? Sama juga dengan Puan. Doktor akan buat scan semua. Ya? Kalau semuanya ujian sperma okey, normal, dan baru kita buat ujian tube fallopian. Okey? Tengok ada blok ke tak. Okey? Kenapa kita buat ujian tube fallopian selepas ujian sperma? Katakanlah na'udzubillah ada masalah dengan sperma, so ujian tube fallopian tu tak perlu sebab rawatan yang kita akan berikan lebih ke arah IVF. Kalau isu dengan sperma pada IVF ataupun dia panggil ICSI, di mana sperma tu kita cucuk terus ke dalam telur. Okey, so itu yang berlaku. Okey, nak check berapa dok bajet? Okey, so kalau nak check daripada Puan Shikan 2020. Okey, so selalunya check kalau Kak Sofia sekarang ni ada package ikhtiar Ramadan, so Puan boleh give us a call. So dalam package tu dalam kos dia dalam 200 lah ya. Tapi selalunya check dia ada bayaran untuk konsultasi dengan tengoklah kalau Puan buat ultrasound, kalau buat ada ujian sperma, so dia berbezalah. Okey. So yang tu kena tengok kepada setiap klinik lah yang Puan buat appointment. Okey. Lepas tu Puan Orchid Dash kata dah jumpa pakar ONG and dok cakap subur. Alhamdulillah kalau itu betul, dan kita kena tengoklah kenapa belum dapat rezeki lagi ya. So sometimes ini juga dikatakan sebagai unexplained subfertility. Okey, maksudnya kita tak boleh nak explain apa masalahnya. Sperma okey, telur okey, tiub tak tersumbat, okey, tapi tak ada lagi rezeki. Sometimes ujian yang kita ada adalah limited. Kita hanya boleh cek sperma, bilangan, pergerakan dengan bentuk dia. Dari segi telur, kita buat scan, tengok bilangan telur, kita ambil ujian darah, tengok result telur normal. Tiub tak block, okey. Tapi kita tak ada ujian nak tengok sperma ni berjumpa tak dengan telur tu. Sperma ni boleh tak bersenyawa dengan telur tu. Bila bersenyawa, jadi tak embrio. Okay? Kita tak ada lagi ujian darah, kita tak boleh lagi cek sama ada berlaku tak tu semua. So, teknologi tak sampai situ. Sekiranya inilah situasi yang berlaku, kebanyakan doktor fertility akan galakkan untuk Puan go ahead dengan rawatan IVF terus. Sebab dengan IVF, kita dapat lebih maklumat. Sebab kita boleh nampak telur tu, kita nampak sperma tu bersenyawa dengan telur tu jadi